Asalnya saya tak kisah pun saya jadi apa dekat CGM ni. Janji ada kerja tetap. Tu je. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar podcast Semeja bersama CGM di Spotify dan juga YouTube Cinta Gaza Malaysia. Baik, Alhamdulillah, kalau sebelum ni kita dah berbincang dengan ataupun dah berkongsi dengan ramai daripada tetamu jemputan kita ni adalah daripada dalam kalangan tim CGM sendiri yang berkhidmat dan yang banyak menggerakkan usaha-usaha pembebasan dan juga perjuangan untuk membebaskan Palestin. So kita hari ini bersama dengan seorang yang boleh kita katakan dah lama juga dalam gerak kerja Cinta Gaza Malaysia, bermula pada tahun 2013. Katanya, tapi kita dengar lah, saya pun tak pasti. Okay, tapi kita dengar selepas ni latar belakang beliau dan sebagainya. Dan selamat datang kita ucapkan kepada Tuan Rusdi Ramli. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Tujuan kita hari ni sebenarnya kita nak dengar sendiri daripada mulut tuan punya badan berkenaan latar belakang dan berkenaan bagaimana khidmat di CGM, apa yang suka, apa yang tak suka, apa yang rasa pahit, manis, tawar dalam CGM ni. So kita nak dengar sampai ni. Okay, insyaAllah kita mulakan. Mungkin Tuan Rusdi boleh kenalkan sedikit diri tuan. Mungkin nama, umur tak perlulah kot. Umur ni pun kadang-kadang sensitif, tapi kalau nak beritahu umur pun tak ada masalah, kita tak halang. Tempat asal, tempat lahir, latar belakang pengajian dan juga pekerjaan lama, dan mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman sebelum masuk ke Cinta Gaza Malaysia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang diberkatakan oleh saudara Haikal tadi, nama saya Muhammad Rusdi bin Ramli. Saya berasal dari Terengganu. Ganu. Ganu, Batu Buruk, Kuala Terengganu. Lahir kat sana lah. Kemudian belajar di sambung belajar di Universiti Melaya lah. Pendek ceritanya. Di Napuri, kemudian di KL lah. Semenjak tahun 2007. 2007 tu memang mula-mula datang ke KL lah. Dalam bidang pengajian Islam. Kemudian melanjutkan pelajaran tempat yang sama, master lah kiranya, bahagian zakat. Kemudian dia sebenarnya ada kisah dia masa sama master tu. Sebab apa sama master? Sebab tak tahu nak buat apa sebenarnya. Jadi sama master tu untuk isi masa terluang. Ya, betul. Jarang jumpa ni. Biasa ada masa terluang, orang pergi bercuti. Pergi travel lah, buat misi kemanusiaan lah, apa benda kan. Tapi sambung master ni satu benda yang boleh dibanggakan. Ya, sebab pada zaman tu pun peluang pekerjaan pun dah mula payah. So saya nampak antara nak melayakkan saya sebenarnya nak jadi lecturer. So sebab tu saya juga sama master lah. Di samping tak tahu nak buat apa tu. Kemudian macam-macam kerja saya buat selepas habis master tu. Macam-macam lah yang tak berkaitan dengan pengajian pun. Antaranya jadi promoter di Kafu. Data entry. Data entry itu kerja sehari je sebenarnya. Sempat, tapi at least rasa pengalaman 9 jam. Rasa dah pengalaman di company Cina lah. Di Cina, okey. Jadi admin di pusat pengajian menggunakan teknik Al-Baghdadi. Teknik ketuk-ketuk tu. Ketuk-ketuk. Bata macam tu lah. Dan sebenarnya sebelum saya masuk ke CGM ni tahun lepas, saya dah bekerja dengan CGM sebelum tu. Sebagai part time juga, sebagai admin untuk projek POHA, Palestinian Orphan apa benda tak ingat. Untuk jaga bahagian tu lah, untuk jaga projek anak yatim. Tapi oleh kerana walaupun admin tapi mungkin peringkat awal perubahan CGM tu
jadi tak tahu banyak benda yang masih sama-sama lah nak buat apa dan sebagainya. Saya rasa macam saya makan gaji buta. Sebab tu saya berhenti dan masa yang sama juga ada peluang untuk menjadi pensyarah di UiTM. UiTM mana tu? UiTM Shah Alam, Okay. Puncak Alam, Puncak Perdana, Okay. Sungai Buloh. Itulah. Subjek apa tu mengajar? Subjek TITAS. Oh, TITAS Hubungan Tahan. etnik. Jangan tanya saya soalan tu. Tanya dah. Menarik TITAS, okey. Hubungan etnik pun menarik. Subjek itulah yang paling utama lah, sebab subjek tu dia letakkan di bawah Akademi Mengaji Islam Contemporary. Oh, okey. Jadi kalau tengok daripada latar belakang pengajian Tuan Rusdi ataupun saya panggil TR lah, senang panggil TR lah. Okey. Nama famous, nama ni kan, nama nickname, nama pena panggil TR. Okey TR, kalau kita tengok daripada latar belakang pengajian TR tadi, daripada pengajian Islam, ambil kepada master dalam pengajian Islam jugalah. Lebih khususnya adalah kepada zakat. Menarik topik zakat. Jadi dan TR juga cakap tadi ada keinginan untuk jadi seorang pensyarah. Jadi kenapa tak teruskan juga untuk sambung ke PhD dan kemudian keluar sebagai seorang yang ada kepakaran ataupun expert dalam bidang zakat ni? Masa tu jadi pensyarah tu kebanyakan universiti perlukan PhD. Okey. Perlukan PhD, tapi UiTM ni sebab nak cover ramai student, dia banyak cawangan kan. So dibolehkanlah untuk pensyarah yang ada master untuk mengajar. Faham? Masa saya mengajar tu, kayaknya itu waktu last lah. Waktu last di mana pensyarah-pensyarah ataupun kawan-kawan saya juga yang ada master diserap masuk jadi pensyarah tetap. Tapi melalui proses interview dan sebagainya. Tapi nak jadi ceritanya, saya tak apply tahun tu. Untuk jadi pensyarah, untuk diserahkan ke jawatan tetap lah. So kononnya kesian kat kawan yang dah lama jadi pensyarah ni, tak apalah, hang dulu. Tapi selepas tu dah naiknya chancellor baru dan sebagainya, dia kata untuk cut cost lah kiranya. Cut cost cut cost sebab kalau pensyarah yang diserap masuk menjadi pensyarah tetap yang hanya ada master, nanti untuk sama PhD UiTM akan cover cost tu. So nak cut costnya ambil pensyarah yang ada PhD terus. Okey. Senang, lebih mudah macam tu. Lebih mudah macam tu. Begitulah prosesnya. Walaupun kita ada banyak pengalaman kan, 3-4 tahun dah mengajar, tapi pengalaman tu dikata boleh dibina. Okey, faham. Saya pun sebenarnya ada cita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Sebab saya rasa nilai ataupun kerjaya di dalam bidang akademik ni mungkin semua orang boleh buat, tetapi tak semua orang untuk boleh kekal. Dan kita ramai ahli akademik, tapi kita tak ada ahli akademik yang jujur dengan bidang ilmu yang sedia ada lah. Kita ada orang yang contohnya pakar dalam bidang, sebahagian contoh pakar dalam bidang satu bidang, tetapi dia mengulas, bercakap, mengkritik tentang satu bidang yang bukan bidang dia. Dan kita mempunyai ramai orang sebegitu. Dan itu yang sebenarnya kita risau, bila banyaknya ahli akademik. Dan lagi kita merisaukan kita adalah ahli akademik yang kecenderungannya kuat kepada satu-satu badan politik. So dia ada bias apabila membuat penilaian, membuat kajian dan sebagainya kan. Jadi kita perlukan orang-orang yang betul minat dalam bidang tu dan sebenarnya jujurlah dengan ilmu yang dia ada kan. Amanah lah dengan ilmu yang ada. Menarik? Okey. Mungkinlah kita pergi sikit ke depan sebab saya ada satu soalan, tapi soalan tu saya akan tanya lepas soalan ni. Okey, soalannya adalah macam mana daripada Tuan Rusdi banyak kerja tadi tu, jadi sebagai promoter, data entry pun ada kan, pernah kerja sebagai admin, sebagai part timer lah di CGM, untuk menguruskan projek orphan, projek anak yatim. Selepas tu macam mana boleh masuk ke CGM secara rasmi sehingga sekarang? Dia bermula dengan tadilah. Okay, selepas saya tak apply untuk dapatkan jawatan tetap tu, dia sebenarnya jawatan status pensyarah, dia ada pensyarah tetap, pensyarah kontrak dengan pensyarah PTFT kat UiTM ni. Saya ni adalah pensyarah PTFT dipanggil, part time
full time. Oh macam tu pula. PTFT ada PTFT. Di mana pensyarah part time full time ni, kalau kontrak dia mungkin kontrak 2 tahun. Dia akan renew balik 2 tahun tu. Kalau kat part time full time ni dia kena renew setiap 6 bulan. Oh. Setiap bulan kena hantar orang baru apa semua. Dan orang yang interview tu adalah kawan-kawan juga sebenarnya. Oh. So lama-lama saya malu sendirilah. Sebab yalah soalan yang sama juga ditanya kan, apa sumbangan kepada UiTM dan sebagainya. Lama-lama saya rasa dah lah malu dah ni. Kan nak jumpa kawan-kawan yang yalah kawan-kawan juga yang kawan juga yang jadi penemuduga tu kan. So, kita rasa macam sepatutnya kita boleh kena beralih ke satu bidang yang lain lah. Sampai bila yang sebab PTFT ni tak tetap kan, tak ada, maknanya dalam masa sama tak ada satu sistem apa kewangan tu tak membantu jugalah. So maknanya kena beralih kepada bidang yang lain lah maksudnya macam tu. So dalam masa sama CGM pun nak cari orang. Okay, saya buat macam biasa walaupun isteri saya kat sana. Saya apply, saya hantar resume dan sebagainya. Melalui standard prosedur lah. Macam mana juga staff ataupun fresh grad yang masuk untuk masuk ke mana-mana company lah. Okay. Sebenarnya hantar resume tu dah lama dah. Dalam setahun macam tu. Kemudian alhamdulillah asalnya saya tak kisah pun saya jadi apa dekat CGM ni. Janji ada kerja tetap. Tu je. Sebab umur tadi tanya umur kan. Tapi kalau beritahu umur boleh juga tu. Silakan. Sekarang umur 37 tahun. 30. So kiranya kalau nak compare dengan kawan lain tu kiranya dah berusia lah kan. Patutnya ada kerja yang tetap dan sebagainya. Saya tak kisah masa tu saya kisah nak kerja sebagai apa. Okey. Kan. Saya kata admin pun okeylah. Dekat sapu sampah ke apa ke jadi tetap itu je sebenarnya. Sebab apa? Sebab nak buat loan nanti senang. Kan kalau part time full time ni dia tengok slip pun bukan tengok slip kan. 5 bulan masuk gaji, bukan 5 bulan. Dia ada masalah sikit pembayaran gaji dekat UiTM ni. 3 bulan. Okey, 3 bulan masuk gaji yang banyak terus. Kan maknanya macam contohnya saya baru masuk bulan pertama. Maknanya bulan kedua, bulan ketiga tu tak masuk lagi. Dia tak konsisten pada tarikh. Contoh kalau kita dah tetap 25 hari bulan masuk gaji, dia tak tetap pada tarikh tu, dan dia mungkin juga boleh masuk lamsam. Ya betul. Macam tu. So bank tengok nanti pelik lah kan. Dan sebenarnya dalam setahun tu saya kerja dah 10 bulan je. Okay. Sebab sudah cuti 2 bulan. Antara SEM tu. Okey, faham. Okey, nampak kat situ lah. So kenapa Tuan Rusdi bertukar angin daripada orang cakap sepatutnya dalam bidang akademik yang boleh fokus dalam mengajar berkaitan dengan hubungan etnik, TITAS tadi. Sebab kerja-kerja macam promoter ke data entry tu dia ada kerja sampingan. Okay, tapi kerja yang kita yakin dengan apa yang TR mengikut latar belakang pengajian tadi adalah berkaitan dengan hubungan etnik juga TITAS tadilah, dan terus jump ke dalam bidang kemanusiaan ni. Jadi bila macam tu, sajalah satu soalan, mungkin Tuan Rusdi boleh jawab ya atau tidak lah. Tuan Rusdi rasa selepas lompat masuk ke dalam bidang kemanusiaan, masuk ke Cinta Gaza Malaysia, rasa rindu lagi tak masuk ke dalam dunia akademik? Ataupun dah rasa terikat sangat dunia kemanusiaan ni, terasa macam aku nak berjuang untuk membebaskan Palestin. Dia kalau boleh buat dua-dua lagi baik. Boleh buat dua-dua lagi baik. Okay, jadi Tuan Rusdi kalau rasa ada ruang, Tuan Rusdi nak buat dua-dua lah. Sama ada nak buat juga, nak jadi tenaga pengajar dalam dunia akademik dan juga bekerja dalam bidang kemanusiaan. Ya, saya rasa benda tu possible je. Kan possible je. Bergantung kepada kemampuan kita je lah, kan, sama ada kita boleh buat atau tidak. Okey. Tuan Rusdi dah banyak bekerja di pelbagai tempat dengan pelbagai persekitaran, kan, macam contoh Tuan Rusdi kata pernah kerja dekat syarikat Cina untuk sebagai data entry. Kalau kita tanya apa yang menyebabkan Tuan Rusdi rasa nak masuk ke CGM, first impression Tuan Rusdi? Tak tahu jawapan ni okey ke tak, tapi dia lebih kepada family matter lah. Family matter. Maksudnya ada sebab semua kat sini, isteri saya kat sini, anak-anak pun sekolah kat sini. So sebab sebelum ni saya kerja
keluar pagi kan, keluar pagi naik motor apa semua, hujan ke tak hujan ke, panas ke, saya redah je janji sampai ke destinasi tu kan. Kadang-kadang tu saya mengajar pun basah kujuk dan sebagainya lah. Faham So balik pun malam kan, anak-anak dah tidur dan sebagainya. So kalau dapat satu tempat tu macam kat CGM ni, lagilah pula CGM ni apa membolehkan bawa anak-anak dan sebagainya kan. So memang itulah kelebihan kat CGM kat situ. Jadi itu adalah kenapa Big Y lah, boleh kata Big Y lah kenapa Tuan Rushdie masuk ke CGM. Tapi first impression Tuan Rushdie terhadap CGM, First impression bila dengar nama CGM, apa yang terlintas di fikiran Tuan Rushdie? Tuan Adik. Tuan Adik, okey. Satu-satunya rakyat Malaysia di Gaza. Itu dia punya banyak sikit lah. Jadi first impression Tuan Rushdie terhadap CGM adalah Tuan Adik. Kenapa Tuan Adik? Kalau tengok Tuan Adik ni dia memang betul-betul menyerahkan segala bukan setakat tenaganya, malah kehidupan dia pun kat pergi sana, kahwin dengan orang sana dan sebagainya untuk Palestin lah. Faham. Sekarang Tuan Rushdie ditaklifkan sebagai seorang executive strategic untuk menguruskan dana wakaf dan juga zakat. Sebelum daripada position ni, Tuan Rushdie menguruskan bahagian kewangan. Okey. Jadi ada perbezaan ke di antara dua position yang Tuan Rushdie pernah pegang di CGM setakat ini? Perbezaan dari segi tanggungjawab ke apa ke, rasa beban kerja? Perbezaan tu memang adalah, tapi persamaan dia duit lah. Duit. Kan, finance duit, zakat cuma dia fokus pada zakat kan. Sebelum ni finance. Okey, apa bidang kuasa finance? Sebab orang tak tahu, kadang orang tak dapat beza finance dan juga accounting. So apa beza kedua-dua ni sebenarnya? Okey, account ni lebih kepada benda yang semasa. Okey. Dan yang sebelum. Okey. Belum. Keluarga kan. Keluarga apa? Okey, semasa dan sebelum lah. Okey, maknanya transaksi yang dah berlaku. Transaksi ataupun yang sekarang lah. Finance ni termasuk juga account, tapi dia cover juga benda-benda yang akan datang. Projection, investment dan sebagainya. Lebih luas lah. Okey, jadi kalau berkaitan dengan investment dilakukan oleh satu-satu syarikat tu, dia di bawah finance jugalah, kan? Okey. Jadi kalau kita tengok finance ni banyak menguruskan lebih kurang benda-benda yang begitu. Jadi contoh kalau di bahagian sekarang, Tuan Rushdie sekarang sebagai executive strategy untuk menguruskan dana wakaf dan juga zakat, apa bidang tugas? Sebab saya rasa benda ni position ni dia agak baru di Cinta Gaza Malaysia, dan mungkin juga kalau ada pendengar-pendengar dan penonton kita yang mendengar podcast ni mungkin tak pernah juga dengar ada pula executive strategy yang menguruskan dana zakat dan juga wakaf. Jadi kenapa position ni ada dekat CGM dan apa yang sebenarnya position ni buat? Bila saya ditaklifkan sebagai finance dekat CGM ni, saya sebelum saya masuk ke CGM lagi, masa tu Puan Om jadi finance. Okey. Dia kerja dia sampai malam lah. Malam tidur lewat malam untuk buat apa? Untuk kira sumbangan. Dia kira manual. Okey, sebab besoknya nak kena buat laporan. Berapa dah sumbangan, berapa untuk kempen ni, berapa untuk kempen ni. Dan masa sama sebenarnya saya balik kerja tu saya tolong juga untuk kira-kira. So bila saya dah masuk CGM, saya sambung buat kerja tu. Okey, tapi lebih sistematik. Okey, saya mula guna Excel. Okey, saya guna formula untuk bila kita letak je bank statement dalam tu, dia auto calculate. Okey, bagi pendema yang guna keyword sekian-sekian, dia terus masuk pecah-pecahkan ke kempen sekian-sekian. Faham? Itu sebenarnya apa yang saya buat. Saya minat sebenarnya benda tu, walaupun tu bukan bidang saya. Tapi ambil masa yang lama jugalah. Tu antara yang besar jugalah yang saya buat dekat CGM selaku finance pada masa tu. Okey, untuk sekarang ni ditaklikan sebagai strategik bagi zakat dan wakaf. Sebabnya bila kita tengok yang tahun-tahun sebelum ni, kebanyakan dana banyak juga keyword yang digunakan oleh pendema-pendema ni guna keyword zakat dan wakaf.
Kan. So bila fikir balik maknanya kita boleh bina satu jabatan yang baru lah untuk kelolakan wang dana zakat dan wakaf ni. Daripada situ. Maknanya sekarang ni cuma kita boleh buat secara lebih efisien lah. Maksudnya kita jadi amil korporat ke dan sebagainya kan, kita pergi ke mana-mana majlis agama Islam untuk dilantik sebagai amil. Begitu juga dengan wakaf lah. Sebab projek kita dekat Gaza tu, atau kat Gaza lah kebanyakannya banyak projek yang membentuk wakaf. Kan macam sekarang ni kita sedang buat wakaf bangunan Malaysia tu. Tu projek wakaf juga. Dan kebanyakan penerima sumbangan dekat Gaza tu adalah asnaf. So memang berkait lah. Menarik. Okey. Menarik. Dan saya rasa untuk makluman penonton dan juga pendengar kita dalam podcast ni, bila kita menyebut bahawa kita ada projek-projek wakaf yang kita jalankan dan juga projek-projek yang kita jalankan melalui dana zakat di Gaza, terutama di Gaza lah, sebab kita memang fokus di Gaza buat setakat ini. Percayalah bahawa kami di Cinta Gaza Malaysia ni adalah pelaksana kepada sumbangan-sumbangan ataupun dana-dana zakat yang ada. Sebab tu juga kami ni bukanlah kami tidak menerima zakat. Kan kita tak terima zakat untuk tolak buat zakat ke apa kat sini, tapi kita boleh menjadi pelaksana daripada dana zakat yang disumbangkan untuk beneficiary atau penerima manfaat yang tertentu. Okey, jadi kalau kita tengok kepada apa yang Tuan Rushdi cakap tadi, so ada banyak ke sebenarnya sumber untuk dana wakaf dan zakat ni sampai kita kena ada wujudkan position ni kat CGM untuk kita uruskan benda ni lah. Okey, sebenarnya kalau nak jawab soalan tu, sebenarnya kalau kita letak dua lah, dua kempen, antara wakaf dan kempen biasa, kempen one off, one off untuk bantu dah habis macam tu je. Dengan kita letak satu kempen lagi untuk wakaf. Sebenarnya pembayar penerima ni lebih tertarik untuk membayar kempen yang macam wakaf ni lah, wakaf zakat yang lebih mana jangka masanya lebih panjang. Sebab wakaf ni pun pahala berpanjangan kan, walaupun kita dah meninggal dan sebagainya, harta tu tetap berjalan. Betul. Dia menjadi saham kita di akhirat lah. Betul. Beza dia ada beza lah kalau kita letak satu kempen yang kempen biasa one off macam TR sebut tadi, dengan kempen yang ada title wakaf something, apa wakaf air, telaga air ke kan, wakaf tanah ke. Tapi bila saya sajalah bila sebut tentang wakaf ni TR kan, teringat satu kisah di mana ni dalam kisah dalam sirah Rasulullah, di mana Rasulullah berkaitan dengan Palestin lah, bila Rasulullah SAW sebelum mana Baitul Maqdis tu dibebaskan ketika penjajahan Byzantine pada zaman Rasulullah dah siap wakafkan tanah ni kepada seorang Muslim, seorang yang boleh dikatakan seorang yang sangat dekat dan pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang bernama Tamim Ad-Dari. Tanah wakaf tu memang betul-betul berhampiran dengan Baitul Maqdis, tapi buat masa sekarang tanah wakaf tu dah tak ada dah, sebab dah dijual oleh pemimpin Islam sendiri kepada penjajah luar lah. So penjajah tu balik digunakan tanah tu untuk bina penempatan sementara. Tapi begitulah, bila kita sebut tentang wakaf ni, dia ada satu momen dan uniknya dan sangat dekat lah dengan benda yang kita perjuangkan, iaitu pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan juga Palestin. Okay, Rushdi, kita dah cerita sikit tentang tanggungjawab Tuan Rushdi, apa yang Tuan Rushdi buat sebagai seorang eksekutif strategik dana wakaf dan juga zakat. Kita mungkin just nak tanya, apa sepanjang Tuan Rushdi berada kat sini hampir setahun lebih, lebih kurang setahun lebih, apa pengalaman yang Tuan Rushdi tak dapat lupakan sepanjang bekerja di CGM ni, ataupun sepanjang menguruskan kerja-kerja kemaksudnya di CGM? Macam tadi lah, sebab saya datang daripada background yang lain. Bekerja 100% memang 360 kan. Dalam bidang yang lain. Maknanya banyak dalam saya bekerja sebagai finance tu banyaklah
perkara-perkara yang tak betul dan sebab kita sambil bekerja tu kita sering belajar kan. Betul. So nak pergi lanjut tu. Okey, baik. Mungkin kita twist sikit lah soalan kepada Tuan Rusdi. Mungkin susah sangat berkaitan dengan pengalaman ni. Kita tanya Tuan Rusdi. Sepanjang bekerja dengan CGM, apa yang Tuan Rusdi paling suka? Paling suka? Paling suka. Tak kisahlah makanan ke, tandas yang bersih, solat jemaah. Kan sila. Apa saja perkara yang berada yang kita rasakan sepanjang berada kat CGM ni? Mungkin Tuan Rusdi boleh kongsi. Satu perkara je. Mungkin kelainan lah CGM ni. Kelainan CGM. Apa yang lain tu? Suasana. Suasana. Masih umur. Suasana macam mana Rusdi? Macam bawa anak kan, kita ada tazkirah, tazkirah, baca yasin dan sebagainya. Dan konsep perabot dan sebagainya, susunan dan sebagainya ni pun sebenarnya saya ada dengar jugalah. Kononnya kita nak buat macam Google punya syarikat kan. Ada itu, ada ini, boleh, tapi kita ni orang Melayu kan. Bila dah ada benda tu, ada ni nanti tak buat kerja pula kan. So tapi adalah sikit-sikit. Bila compare dengan syarikat-syarikat lain kan, company-company lain, memang nampak tak macam office lah. Bila ada tetamu datang, macam lain je kan. Ni macam studio kan. Macam tu. Dia tak nampak macam office sangat. Okey, so bila kita bekerja tu macam kita tak bekerja lah kan, macam kita duduk lebih relax dan sebagainya. So Tuan Rashidi mengatakan apa yang paling disukai CGM adalah suasana. Bila sebut suasana apa? Suasana office lah. Mungkin reka bentuk office pejabat ni yang berbeza sedikit kan, ada kelainan lah. Sebab dia bukan yang standard office ni macam biasa kita tengok kat TV ke, ataupun kita mungkin pernah bekerja sebelum ni. Lain. Saya rasa benda tu pun satu benda yang menarik. Kita ada tazkirah setiap hari Jumaat kan, bacaan surah Kahfi, surah Al-Baqarah, dan kita solat jemaah. Ya betul, solat jemaah. So suasana atau bi'ah solehah ni patut terus konsisten dan sebagainya, insya-Allah. Dan saya rasa benda-benda ni mungkin ada juga dibuat di syarikat ataupun tempat bekerja penonton kita ni yang sedang mendengar, ataupun pendengar kita yang sedang mendengar podcast ni. Cuma bila benda tu dibuat, saya perasan bila kita buat benda tu, walaupun macam mana pun kita ada orang cakap ribut ke apa di dalam organisasi kita tetap pada satu masa kita akan bertemu di satu tempat. Kita akan bersolat bersama-sama, kita akan ada tazkirah, duduk bersama-sama dengan tazkirah kan, kita akan makan tengah hari bersama-sama, tak keluar pun. Sebab kita makan di dalam pejabat kita juga. Jadi benda tu dia satu benda yang mungkin satu momen, satu kenangan yang mungkin boleh dikenang kalau kita pergi bekerja di tempat lain lagi. Ada rezeki di tempat lain, kita akan keluar juga. Cumanya mungkin setakat ini kita rasakan bahawa Cinta Gaza Malaysia dah memberikan kita apa yang kita perlu, dan juga apa yang kita nak. Okay? Menarik. Saya suka tentang suasana tu. Terima kasih. Okay, bila kita dah cerita tentang suasana bagai kan, okay, macam tiada maklum bahawa Cinta Gaza Malaysia, pada namanya pun kita dah tahu bahawa kita memperjuangkan isu-isu Palestin. Okay? Jadi saya nak tanya je lah kepada Tuan Rusdi, skala 1 sampai 5, kalau tanya tentang kefahaman Tuan Rusdi tentang isu Palestin, isu Palestin. Okay? Jadi skala tu di mana Tuan Rusdi letakkan diri Tuan Rusdi? 5 paling tahu, 1 sebaliknya, paling tidak tahu. Mungkin 0.0039. 0.0039. Jawapan ni berbeza ni. Maksudnya bawah gitu. Bawah lagi satu. Kenapa Tuan Rusdi meletakkan Tuan Rusdi di skala begitu rendah tu? Kita walaupun tahu kan sebenarnya, sebab saya pun syarat bila kita tahu sebenarnya kita banyak benda lagi kita nak tahu, dan banyak benda lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Itulah jawapannya. Ini jawapan merendah diri ke jawapan selamat ni? Jawapan memang tak tahu lah. Jawapan memang tak tahu. Okey, jadi jawapan Tuan Rusdi adalah 0.0039. Ya. Wish, jawapan lain jawapan ni. Jadi tak apa. Untuk pendengar dengan penonton kita, ialah sebelum saya pun dah pernah cakap bahawa
mungkin masyarakat di luar menganggap bahawa orang yang bekerja, orang yang bergelumang dengan isu-isu Palestin ni adalah orang yang paling tahu tentang isu Palestin. Tapi sebenarnya kita pun dalam proses belajar, kan? Jadi dalam proses kita belajar, kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat. Itu adalah tanggungjawab kita lah yang berada di dalam konteks pergerakan dan juga aktivis sebagai aktivis Palestin ni. Tapi mungkin masyarakat kat luar dia dah mempunyai high expectation, meletakkan bahawa semua yang bekerja dalam dunia NGO terutama untuk Palestin ni memang dah tahu dah expert dah pasal Palestin. Tapi saya suka ada jawapan tim kita sebelum ni yang mengatakan bahawa kalau kita tak tahu lebih terlalu dalam pun tak apa, yang penting bila orang tanya kita boleh jawab perkara asas tentang Palestin, dan kenapa kita kena berjuang untuk Palestin. Cukup. Tak perlulah kita nak urai ekonominya bagaimana, politiknya bagaimana, sosial dan sebagainya. Cukuplah kita tahu bahawa Palestin menempatkan tempat yang suci di dalam sejarah umat Islam, masjid ketiga, kiblat pertama, antara bangunan suci ataupun tempat suci yang kedua dibina selepas Kaabah pada zaman Nabi Adam, di dalam riwayat sebuah hadis lah. Dan ada juga yang dikatakan dibina selepas daripada itu. Ada dua pendapat. Cuma bila kita katakan bahawa Palestin tidak akan menjadi istimewa tanpa ada kehadiran benda ni, iaitu Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa. Yang terutamanya adalah Masjidil Aqsa lah. Sebab kalau contohlah kita meletak, saya pernah memberi andaian, memberi satu what if kepada seorang kawan, dan saya kata macam mana kalau anda kata Masjidil Aqsa diletakkan di Afrika Selatan. So Afrika Selatan akan menjadi tempat yang penting. Kita bukan memperjuangkan untuk membebaskan Palestin tu. Kita nak bebaskan Palestin sebab ada Masjidil Aqsa. Yang paling penting, tujuan utama kita Masjidil Aqsa tu yang bebas. Palestin, rakyatnya telah bertukar, berasimilasi ribuan tahun, sekian ribuan tahun dan sebagainya. Tetapi Masjidil Aqsa tetap berada di situ. Tetap dianggap sebagai sebuah tempat yang suci dan tempat yang beradanya para nabi dan sebagainya. Jadi begitulah. Kan? Saya rasa saya pun ada, kalau Tuan Rusdi pun sebut 00039, saya lebih bawah daripada tu lah. Saya lebih bawah daripada tu. Okay? Jadi mungkin pendengar dan juga penonton podcast kita ni mungkin ada yang lebih tahu dan mungkin boleh kongsikan dengan kita selepas ini, insyaAllah. Baik Tuan Rusdi, kita dah borak panjang pasal latar belakang, pasal apa tugas Tuan Rusdi, tanggungjawab Tuan Rusdi di Cinta Gaza Malaysia. Jadi kita nak tanyalah, apa satu impian ataupun harapan yang Tuan Rusdi nak tengok CGM untuk 10 tahun akan datang? Apa yang Tuan Rusdi harapkan pada CGM untuk 10 tahun akan datang? Dan mungkin nampak lah yang CGM dia boleh pergi ke mana untuk 10 tahun akan datang. Orang-orang di dalam CGM pun saya mengharapkan orang-orang yang memang benar-benar lah ikhlas dan rela berkorban, meletakkan dirinya untuk membebaskan bumi Al-Aqsa tu lah. Okay, jadi maksudnya macam mana terus? Kalau anda kata ada orang keluar tu tak rela berkorban macam mana? Tak juga. Oh tak juga. Perjuangan tu itu wadah sebenarnya. Wadah lah. CGM tu sebenarnya wadah aja. Okey. Wadah je lah. Mana tahu tiba ada ni kan, rasa macam aduh aku baru nak ni kan, terasa deep lah kan. Tapi tak apa, betul-betul CGM ni adalah salah satu fasa dalam kehidupan, tempat pit stop kita. Di pit stop maksudnya ada tempat yang lain lagi kita akan pergi. Tapi dalam masa yang sama, dalam proses tu, sekurang-kurangnya apabila kita dah berada di pit stop CGM, untuk kita ke pit stop seterusnya, kita boleh membawa isu Palestin ni bersama-sama dengan kita. Kita berjuang pula di tempat lain tapi bawa isu Palestin juga, kan? Mungkin harapan yang orang cakap jauh sangat tu. Okey, tapi tak apa, insyaAllah. Ini ada soalan terakhir kepada Tuan Rusdi. Sebelum kita ada main satu permainan selepas ni, soalan terakhir kepada Tuan Rusdi. Satu pesanan, bukan satu pesanan lah, mungkin ada pesanan yang boleh Tuan Rusdi titipkan sebagai orang yang mungkin sebagai abang, sebagai bapa, sebagai rakan, sahabat, kepada penonton dan juga pendengar kita podcast Semeja Bersama CGM ni yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia kemanusiaan dan juga kesukarelawanan. Mungkin ada pesanan yang boleh Tuan Rusdi sampaikan kepada mereka. Saya ambil pesanan yang sama lah yang pernah saya sampaikan, kongsikan kepada kawan-kawan saya di CGM ni. Contohlah macam di CGM kan, kita kalau di CGM, pejak office di CGM di Palestin, kita berhadapan dengan musuh sebenar, kan, Zionis kan.
Okay, kita nampak Zionis tu, okay, kita nampak susuk tubuh badan dia dan sebagainya. Tapi kalau kita dekat Malaysia ni macam mana kan, ujian tu sepatutnya samalah, kan, sepatutnya sama dirasai oleh staff CGM di Palestin. So kita rasa tak sama kan. Itu maknanya kadang dalam konteks yang lain bila kita rasa senang sangat tu ujian juga sebenarnya kan. Tapi bila ada satu masa kita rasa tersempit dan sebagainya, rasa susah sangat, rasa tak nak, rasa nak keluar daripada perjuangan ni sebenarnya tu sebenarnya ujiannya kan. Walaupun kita tak nampak musuh fizikal Zionis tu, tapi dalam masa yang sama Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan untuk kita rasa keperitan dan kesengsaraan tu. Maknanya kita dah berada di jalan yang betul lah. Okey, baik. Jadi nak katanya kepada penonton dan juga pendengar bahawa masuklah dalam dunia sukarelawan dan juga dunia kemanusiaan ni, tetapi jangan takut dengan cabaran yang akan dihadapi sepanjang, sebab kat mana-mana tempat pun ada cabaran. Cumanya orang cakap tak semua tempat boleh memberi kita kesenangan, sebab kesenangan pun satu ujian. Kan? Jadi kalau kita berdepan dengan apa saja kesusahan dan juga kesukaran dan juga cabaran, itu adalah satu proses untuk kita belajar lah. Dan kalau betul-betul nak belajar, boleh tahan mental dan juga fizikal, mari masuk ke dunia kemanusiaan dan juga sukarelawan. Ayo silalah, jemput masuk. Sebabnya dunia ni tidak pernah tertutup, sebabnya dunia ni sangat bebas dan boleh masuk dan boleh keluar apabila kita dah dapat. Kita boleh belajar sesuatu, kita boleh menerima sesuatu, kita boleh memberi sesuatu. Semuanya di dalam dunia dunia kemanusiaan dan juga dunia kesukarelawanan, InsyaAllah. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Saya rasa macam dah lama berborak dengan TR, dan mungkin banyak lagi sebenarnya soalan yang mungkin boleh nak utarakan, tapi mungkin bukan di sinilah. Mungkin kena minum kopi kat luar kan, boleh banyak lagi soalan yang kita boleh bicarakan, insyaAllah. Baik, sebelum kita habis, kita ada satu mangkuk yang menempatkan nama-nama tim CGM yang belum dicabut sebelum ni, dalam episod-episod sebelum ni. Nama-nama tim ataupun staff lah kat Cinta Gaza Malaysia. Jadi Tuan Rusdi boleh cabut satu nama dan sebutkan satu perkara yang positif tentang individu tersebut. Silakan. Bella. Bella. Orang yang saya rasa dekat dengan TR waktu bekerja di Jabatan Kewangan. Dia ni walaupun bidangnya account, okay, tapi dia banyak tahu jugalah mengenai agama Islam. Sebab dia join Yusra dan sebagainya, memang dia baguslah. Okey, jadi nak kata macam mana tu? Ada satu perkataan tak yang boleh digambarkan? Berilmu ke, beragama ke macam mana? Ke macam mana? Tapi begitulah. Perkara yang satu perkara yang positif tu adalah, maksudnya walaupun maksudnya Bella ni adalah orang yang masuk bergelumang dalam dunia accounting ni, bergelumang dalam dunia accounting ni, tetapi dia juga adalah orang yang boleh bercakap tentang agama lah. Ya, kalau kita perasan macam setiap kali tazkirah Jumaat, dia banyak juga dia bagi input tambahan tentang agama Islam dan sebagainya. Betul, input yang saya rasa kalau mungkin ada penonton dan pendengar kita ni yang dah biasa join usrah ke jemaah apa-apa kan, mungkin dah biasa dengar lah. Tapi kita rasa benda tu adalah satu benda yang seronok untuk didengar. Selain daripada kita mendengar perkara-perkara yang bersifat factual ataupun realiti dunia kita ni, kita nak juga dengar perkara-perkara ukrawi lah, yang macam dia membawa kita bila dengar tu terus bila kita dengar tu orang bercakap pasal agama ni, dia macam terbang tu tau. Tapi bila dah terbang tu, bila bercakap pasal benda lain, dia macam tarik balik ke bumi. Dia kalau perkataan agama tu keluar daripada orang yang bidang agama tu lain. Bila kita dengar daripada orang yang bukan bidang agama tu lain. Sebab bukanlah kita nak cakap dia cakap tu nak jadi pakar rujuk ke apa, tapi mungkin dia bercakap tu pengalaman dan proses dia untuk mendapatkan nilai agama tu dan kehidupan. So
benda tu benda menarik sebenarnya. Macam kita dengar daripada non-Muslim ataupun mu'alaf kan. Baik, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Rushdi sebab sudi menerima jemputan kita, sudi meluangkan masa. Kita ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di YouTube, yang berada di Spotify, sudi meluangkan masa, dengar waktu drive, dengar waktu memasak dan sebagainya kan. Terima kasih sangat-sangat, dan jangan lupa untuk share setiap daripada media sosial Cinta Gaza Malaysia, iaitu di Facebook. Facebook nama kita Terkini dan Sensasi Palestin, Instagram nama kita Cinta Gaza Malaysia, Telegram Terkini dan Sensasi Palestin, YouTube Cinta Gaza Malaysia. YouTube kita baru lepas kena hack, jadi ataupun subscribe ramai-ramai sebab kita perlukan subscriber yang ramai baru lepas kena hack. Okey, jadi jom follow. Instagram kita pun ada, Twitter kita pun ada di bawah nama Cinta Gaza Malaysia. So jom follow, share kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang tak mendengar ni pun boleh mendapat manfaat daripada apa yang sepatutnya yang boleh mereka apply dalam kehidupan seharian mereka, insya-Allah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Rushdi dan terima kasih kepada semua penonton. Kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya dalam podcast Semeja Bersama CGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.